Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam MG Flash 14 Ogos bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Kerajaan akan membubarkan Parlimen selepas menerima laporan daripada Pergerakan Wanita Barisan Nasional BN yang menunjukkan bahawa gabungan itu boleh menang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, peranan sayap itu amat penting kerana melalui hasil risikan mereka, parti akan mengetahui kekuatannya dan menggerakkan jentera bagi menyasarkan tindakan yang akan dilakukan. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata, sebagai Perdana Menteri, menerima banyak laporan kajian sikap pengundi daripada pelbagai pihak, namun hanya berpegang kepada laporan wanita BN. Saya terima daripada berbagai pihak. Tetapi, saya hanya akan berpegang kepada laporan daripada wanita. InsyaAllah, kalau saya lihat sudah bersedia, kita boleh bubarkan Parlimen. Tidak ada masalah. Johor percaya. Ini Johor dah pun ni. Johor percaya wanita. Bukan Johor, saya percaya wanita. Saya percaya wanita, bukan Johor saja. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah saya tak tahu bila pelarian akan diadakan. Jadi untuk saya bubarkan Parlimen, saya nak dapat laporan lengkap daripada wanita. Lepas dapat laporan lengkap daripada wanita menunjukkan kita boleh menang, saya akan bubarkan Parlimen. Ketika berucap pada sesi bicara hati Perdana Menteri sempena Konvensyen Wanita BN di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL, beliau menegaskan motif memasuki pilihan raya bukanlah untuk memuaskan hati pihak tertentu, sebaliknya adalah untuk menang. Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan rayuan akhir yang dijadualkan berlangsung di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya esok adalah hari penting baginya. Ia usaha beliau untuk cuba mengetepikan sabitan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sdn Bhd dalam prosiding selama 9 hari bermula 15 hingga 26 Ogos ini. Dan saya nak beritahu secara peribadi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari esok penting bagi saya. Sebab hari esok rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Walaupun hari ini saya patut sibuk dengan peguam-peguam saya, tapi saya pilih untuk bersama dengan wanita. Ini yang saya buat kerana saya nak wanita memahami bahawa sebagai seorang pemimpin, saya tetap bersama-sama berjuang dengan wanita. Dia apapun mereka buat, dia apapun kezaliman pada saya, pada isteri saya, pada keluarga saya tetap istiqamah, tidak akan undur seinci pun. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional BN berkata demikian ketika berucap pada Konvensyen dan Pelancaran Jentera Wanita Barisan Nasional BN siang tadi. Prosiding esok dijangka dimulakan dengan pendengaran permohonan Datuk Seri Najib untuk memasukkan bukti baharu membabitkan Hakim Bicara Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Sekiranya permohonan itu gagal, prosiding akan diteruskan dengan rayuan akhir itu. Pada 25 Julai lalu, Ahli Parlimen Pekan itu melalui sepucuk surat telah menamatkan perkhidmatan firma guaman Tetuan Syafi'i & Co, Peguam Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah dan seluruh pasukan pembelaannya. Beliau kemudian melantik firma guaman Tetuan Zaid Ibrahim Suflan TH Liu & Partners ZIST bagi menggantikan Tetuan Syafi'i & Co, manakala Hisham Tehpotek dilantik bagi menggantikan Peguam Muhammad Syafi'i. Terdahulu pada 29 April, Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari pada bulan Ogos, iaitu pada 15 hingga 25 Ogos ini untuk mendengar rayuan bekas Perdana Menteri terhadap sabitan dan hukuman penjara bagi kesalahan penyelewengan dana syarikat itu. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan beliau bersalah
atas 7 pertuduhan membabitkan kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berjumlah 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Pada 8 Disember 2020, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit yang dikenakan ke atasnya. Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ mengesan cubaan untuk membawa ajaran sesat Hadi Minallah masuk ke negeri itu untuk disebarkan kepada masyarakat. Perkara itu didedahkan Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid. Bagaimanapun katanya, JAINJ sedang mengambil langkah menyeluruh bagi mengekang cubaan anggota ajaran sesat itu daripada mempengaruhi masyarakat termasuk di Kota Tinggi. Berdasarkan siasatan, ia dikatakan dibawa oleh bukan orang Johor. Pada 8 Ogos lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad dilaporkan berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sudah mengenal pasti lokasi pusat operasi Hadi Minallah. Kumpulan ajaran Hadi Minallah yang berasal dari negara jiran dikesan berlaku di beberapa negeri di Malaysia dan aktif menyebarkan dakwah sesat mereka melalui YouTube Persatuan Nur Mutiara Mutmainnah. Berdasarkan video tular itu, seorang lelaki mendakwa sebagai pengasas ajaran itu, Wayang Hadi Kesumo atau Hadi Minallah Aminullah Ahmad, berasal dari Indonesia. Dia mengaku tiada agama dan menyebarkan fahaman makrifat sesat Nur Muhammad serta pluralisme agama yang dakwanya Tuhan tidak melihat kepada agama selain turut menolak hadis. Pasukan Operasi Mencari dan Menyelamat SAR menemui petunjuk baharu susulan kehilangan warga emas di Kampung Parit Sayang, Batu Pahat sejak Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Ismail Dolah berkata, pihaknya menemui kesan lelayan sisa daun kelapa sawit yang dicari sekitar 800 meter dari kawasan mangsa kali terakhir dikesan. Menurutnya, kesan itu dipercayai dilakukan mangsa untuk mengambil lidi sebelum dijadikan penyapu. Katanya, operasi SAR yang masuk hari kelima diteruskan selepas warga emas berkenaan masih belum ditemui. Jelasnya, kawasan pencarian diperluaskan dengan melibatkan seramai 187 anggota dan pegawai daripada pelbagai agensi termasuk unit anjing pengesan K9. Sebelum ini, media melaporkan Painah Siwan, 79 tahun, hilang selepas keluar dari rumahnya untuk ke kebun kelapa sawit berdekatan kediamannya pada petang Rabu lalu. Gara-gara terlebih muatan, 19 pengguna terperangkap dalam sebuah lift di Kota Damansara, Selangor. Kesemua mangsa membabitkan pelajar wanita. Kejadian dilaporkan berlaku pada jam 8.26 malam semalam. Insiden menyelamat mangsa kemudian dimuat naik dikongsikan di Facebook Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Buloh. Dalam kejadian berkenaan, mangsa telah terperangkap di dalam lift di tingkat 1. Menerusi kenyataannya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan anggotanya telah bertindak membuka pintu lift dengan menggunakan kunci dan semua mangsa dapat dikeluarkan dalam keadaan selamat. Dalam hantaran berasingan, BBP Sungai Buloh menasihatkan orang ramai menggunakan kemudahan lift secara berhemah dan menitik beratkan had bebanan yang ditetapkan bagi mengelak sebarang masalah. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Teruskan setia bersama Malaysia Gazette untuk mengikuti pelbagai berita terkini di media sosial atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir, Assalamualaikum dan salam hormat.